Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fatimah Nazira binti Muhammad Badri Syam dan kawan saya Nur Aliza binti Ghazali serta Nur Alia binti Zarman akan menerangkan tentang sistem butik kami, iaitu sistem butik Eliza. Sistem butik ini, iaitu sistem butik Eliza, merupakan sebuah sistem yang menyediakan platform bagi memudahkan para pelanggan untuk membeli pakaian secara atas talian sahaja. Ia juga dapat meringankan proses jual beli pakaian secara di dalam talian. Seperti yang kita tahu, sebelum adanya sistem-sistem yang dibina untuk memudahkan proses pembelian secara atas talian ini, pembelian dilakukan secara manual, iaitu cara kita pergi ke kedai untuk membuat pertempahan secara manual dan pembayaran hanya secara tunai sahaja. Maksudnya tak ada online. Sistem butik Eliza ini juga dapat menjimatkan masa untuk antara penjual dengan pembeli. Para pelanggan tidak perlu datang ke kedai lagi kerana ianya akan mengambil masa berbanding melakukan tempahan secara atas talian. Maksudnya kita tak payah pergi kedai dah untuk cek barang ke, cek baju tu ada kedai ke. Jadi kita hanya cek di atas talian sahaja. Para pelanggan tidak perlu pergi ke kedai lagi kerana ianya akan mengambil masa berbanding melakukan tempahan secara atas talian. Membina sistem butik boleh memberi manfaat kepada perniagaan yang pakar dalam produk atau perkhidmatan. Sistem ini boleh membantu mengurus dan menyelaraskan operasi, meningkatkan pengalaman pelanggan dan meningkatkan keuntungan dengan menyediakan perkhidmatan yang lebih sistematik. Sistem ini bertujuan untuk memudahkan pelanggan menyemak pakaian secara online sahaja. Jadi ianya menjimatkan masa. Sistem ini juga menyediakan katalog yang membolehkan pelanggan membuat tinjauan terlebih dahulu sebelum membuat pembelian melalui gambar dan penerangan pasal pakaian tu. Okey, sistem ini juga diuruskan oleh admin yang bertanggungjawab menjaga segala maklumat tentang pelanggan dan maklumat ini disimpan dengan selamat dan sistematik. Contohnya macam kita bagi alamat, nombor telefon, email dan sebagainya. Jadi admin akan simpan sebaiknya dengan selamat dengan sistematik. Problem statement, pernyataan masalah. Kita daripada segi butik ini kita mempunyai pelbagai masalah. Contohnya adalah saya akan terangkan 3 masalah yang utama dalam butik. Masalah yang pertama adalah sistem semasa untuk menguruskan inventory adalah manual dan memakan masa, membawa kepada ketidakpuasan dalam tahap stok dan kelewatan dalam menyimpan semula barang. Daripada yang pertama ni daripada segi stok. Okey, masalah yang kedua adalah sistem tempat jualan semasa sudah lapuk dan tidak boleh dipercayai, menyebabkan kelewatan dalam transaksi dan mengecewakan pelanggan dan pekerja. Yang kedua ni masalah daripada segi tempat. Okey, masalah yang ketiga adalah pelanggan telah melaporkan kesukaran untuk menavigasikan tapak web dan mencari perkara yang mereka cari, mengakibatkan penurunan dalam jualan dalam talian. Ada penurunan dalam jualan atas talian. Masalah yang ketiga ni, contohnya macam pelanggan mencari barang dalam website kita. Lepas tu dia macam tidak memberi kepuasan kepada pelanggan. Itu menyebabkan penurunan dalam jualan. Objektif pembinaan sistem ini terbahagi kepada 4. Yang pertama sekali, kami melakukan pertimbangan dalam menyemak sistem jualan yang lain yang menggunakan platform perniagaan dalam talian untuk penambahbaikan sistem kami. Yang kedua, kami mewujudkan sistem pembelian dalam talian yang bersama pengguna yang memudahkan proses pembelian untuk pelanggan. Yang ketiga, kami membangunkan sistem yang selamat dan sistematik menggunakan penyelesaian perisian yang tersedia. Yang terakhir sekali, kami melakukan ujian menyeluruh terhadap sistem perisian untuk memastikan ianya bebas lalat dan tidak menghalang potensi pertumbuhan perniagaan.
Yang seterusnya scope. Scope ni dia ada dua. Yang pertama user model, yang kedua admin model. User model. Okey, yang pertama user model. User model ni bila dia masuk dalam sistem tu, dia akan register account, lepas tu dia akan login account, lepas tu dia akan isi semua maklumat tentang user tu. Lepas tu dia akan pilih baju ataupun apa yang dia nak dalam sistem tu, yang tersedia dalam sistem tu, dan last sekali dia akan buat pembayaran. Admin model. Admin model ni dia akan update user record, lepas tu dia akan print semua pembayaran user, dan dia juga akan manage semua kerja yang ada dalam sistem tu. Bahagian seterusnya iaitu ulasan terhadap laman web yang sedia ada. Pada zaman ini, terdapat pelbagai laman web sistem butik yang terdapat di internet. Oleh itu, kita boleh membandingkan ciri-ciri setiap laman web sedia ada, termasuk kelebihan dan kekurangannya yang disenaraikan pertama sekali iaitu www.hijannah.com. Kelebihan laman web ini adalah menyediakan maklumat produk secara terperinci, termasuk bahan yang digunakan dan arahan penjagaan. Kekurangan laman web pula, tampak web tidak mempunyai dasar pemulangan yang jelas yang mungkin menyukarkan pelanggan untuk mengetahui perkara yang perlu dilakukan jika mereka tidak berpuas hati dengan pembelian mereka. Laman web yang kedua iaitu hijabgaleria.my. Kelebihan laman web ini mempunyai bahagian blog yang menjadikan maklumat berguna tentang tudung dan topik yang berkaitan. Kekurangannya pula, ianya tidak memaparkan produk yang terdapat di butik ini di dalam webnya. Laman web yang ketiga iaitu kira.com. Kelebihan laman web ini ialah pelanggan mendapat mata jika mereka melakukan pembelian. Kekurangannya pula, ianya mempunyai terlalu banyak komponen dalam satu halaman yang akan mengelirukan pelanggan. Bahagian yang seterusnya iaitu ringkasan teknik yang digunakan dalam aplikasi ataupun projek yang sedia ada. Yang pertama sekali, menggunakan Apache NetBeans. Ianya merupakan persekitaran pembangunan perisian yang membantu pembangun untuk menulis, menguji dan menggunakan aplikasi Java. Ianya menyediakan pelbagai ciri dan alatan untuk pengakodan, penyah pemijatan dan penggunaan aplikasi Java, serta sokongan untuk bahasa pengatur caraan lain seperti PHP, JavaScript dan HTML5. Yang kedua, XAMPP ialah penyelesaian pelayan web perentas platform sumber terbuka yang membolehkan pembangun memasukkan data dan menguji sistem mereka lalu sebelum mengaturnya ke localhost. Ia termasuk beberapa komponen seperti pelayan web Apache, pangkalan data MySQL, PHP dan Perl. Yang ketiga, Microsoft Word digunakan untuk melakukan perancangan awal sebelum melakukan sistem yang hendak dibina. Ianya juga sebagai bahan yang boleh digunakan untuk melakukan kertas kerja dan laporan akhir projek. Microsoft Word boleh digunakan dengan naik, belakang, mengubah dan menambah dan lain-lain ciri lagi. Ianya juga bertujuan untuk memudahkan pembangun dalam menghasilkan kertas kerja dengan lebih pantas. Yang keempat iaitu CSS, Cascading Style Sheets. Ialah bahasa penggayaan yang digunakan untuk menerangkan rupa dan performatan dokumen yang ditulis dalam HTML, XHTML atau XML. Fungsi utama CSS adalah untuk memisahkan pembentangan dokumen daripada kandungannya. Dengan CSS, mereka bentuk dan pembangun boleh mengawal penampilan visual elemen dalam halaman web, termasuk saiz font, warna, jarak, reka letak dan banyak lagi. Ini merupakan Gantt chart sepanjang kami buat projek ni. Ya, kami ada 5 fasa. Yang pertama fasa planning, yang kedua fasa analisis, yang ketiga fasa untuk design semua, contohnya macam design content diagram, DFD level 0, DFD level 1. Lepas tu yang keempat kita buat system development and implementation fasa. Lepas tu yang terakhir kita ada fasa operational
and safety.